Pokok yang kelima, kita kena yakin, mengetahui bahawa Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kita kena yakin Tuhan ni tak buta, dia nampak. Tuhan ni tak tuli, dia mendengar. Ini pelajaran sifat 20 lah juga. Tuhan dia dengar, bahkan dia dengar segala sesuatu. Segala bunyi semua dia dengar. Bunyi yang jelas-jelas, bunyi yang tersembunyi, bunyi yang jauh-jauh, bunyi yang dekat-dekat, semua dia dengar. Bahkan kalau sekarang ni kita bayang, dalam hati kita ada duit shilling jatuh. Dalam hati kita duit shilling tu bunyi ting, ting, ting. Yang tu pun Tuhan dengar. Padahal telinga kita tak dengar pun, dalam hati kita kan bunyi ting, ting, ting. Yang tu pun dia dengar. Semua dia dengar. Tak ada satu benda yang dia tak dengar. Sebab tu penyembah berhala, dia nak tunjukkan yang dia pun percaya Tuhan maha mendengar, dia buat telinga banyak. Dia pun percaya Tuhan maha melihat, dia buat dekat patung dia mata banyak. Mata keliling patung. Kenapa ni mata keliling ini patung? Sebab Tuhan dia semua pun dia nampak. Dia nak tunjuk Tuhan maha mendengar. Tidak luput daripada penglihatannya, dia nak tunjuk Tuhan maha melihat. Tidak luput daripada penglihatannya segala yang terlintas di dalam hati. Apa yang kita duk terbayang dalam hati, yang tu pun dia nampak semua. Sangka dan fikiran yang tersembunyi. Dan tidak jauh daripada pendengarannya bunyi langkah semut hitam di dalam malam yang gelap, di atas batu yang hitam pekat. Semua dia nampak, semua dia dengar. Dahlah malam gelap, di atas batu yang hitam, semut pun hitam juga. Kita tak nampak dah, Tuhan dia nampak semua. Jadi penyembah berhala tu kita tengok berhala dia tangan 4, tangan 6, tangan 8, tangan 10. Dia nak tunjukkan dia percaya Tuhan ni maha berkuasa. Telinga banyak, dia nak tunjukkan dia percaya Tuhan maha mendengar. Cuma salah konsepnya, dia ada perantaraan. Mata banyak ataupun mata satu, tapi mata tu besar. Dia buat garis keliling. Mata yang memandang segala sesuatu. Mata besar, satu je. Macam mata Dajjal. Dia nak tunjukkan dia percaya Tuhan tengok semua. Tapi masalah dia sembah patung, dia patungkan tu. Tak boleh. Betapakah ia tidak mendengar dan tidak melihat? Sedang mendengar dan melihat itu tak ada tempat untuk dibantah, adalah kesempurnaan. Kalau orang yang tak boleh tengok, tak boleh dengar, kita kata dia ni cacat, tak sempurna. Jadi kalau Tuhan kita kata tak boleh nampak, tak boleh mendengar, cacat lah dia, tak sempurna lah. Jadi berlawan lah. Mana boleh berlawan? Jadi maksud dia Tuhan memang maha mendengar, memang maha melihat. Dari segi hujah logik. Maka bagaimanakah makhluk itu berada lebih sempurna daripada Khalik? Tiba-tiba kita ni boleh nampak, boleh melihat, kita boleh dengar. Tuhan pula tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Tak kena lah. Patut dia lah lebih daripada kita, dia cipta kita. Kalau kita kata memanglah kita boleh nampak, kita boleh dengar, tapi Tuhan dia tak boleh nampak, tak boleh dengar, itu salah. Atau bagaimanakah lurusnya keterangan Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya? Sebab bapa dia ni tukang buat berhala. Kerana ayahnya itu menyembah berhala, kerana kebodohan dan kedunguan. Bapa dia tukang buat berhala, jual berhala. Tapi Nabi Ibrahim Tuhan pilih tak sembah berhala. Bersabdalah Nabi Ibrahim, Maryam 42, wahai bapakku, mengapa engkau sembah barang yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan pertolongan kepada engkau sedikit pun? Kenapa bapak sembah patung berhala? Bapak dia pun tahu berhala ni tak ada kuasa, tapi dah terikut nenek moyang dia dulu, dia sembah dah. Dia kata ni Tuhan ada kuasa tu. Sebab tu bila Nabi Ibrahim dia pecahkan semua patung-patung, dia sangkut kapak di atas patung berhala yang utama. Orang-orang pun balik tengok, semua dah musnah, tinggal satu. Nabi Ibrahim bagi hujah akal saja. Hujah wahyu mungkin mereka ni tak terima. Hujah akal. Siapa yang pecahkan patung-patung? Tu yang paling besar. Nampak dekat kedekok dia ada kapak. Dia lah buat. Ya sembah kata, mana boleh, tak usah duk perbodohkan kami. Dia tu mana boleh bergerak. Dah tahu tak boleh bergerak, kamu sembah buat apa? Oh, rupanya yang ni tujuan kamu. Memang sah kamu dah buat, tahu dah.
Tahu dah tujuan kamu. Sebab selama hari ini kamu lah yang duk tentang kami semua berhala. Mereka pun tahu patung tu tak boleh bergerak, tapi dia sembah juga. Jadi penglihatan Tuhan tak terhalang dengan jauh. Jauh mana pun dia nampak. Penglihatan Tuhan tak terhalang dengan gelap. Gelap macam mana pun dia nampak. Penglihatan Tuhan tak terhalang dengan cerah. Cerah tara mana pun dia nampak. Yang kita ni kalau cerah sangat kita tak boleh nampak. Matahari kita tak boleh tengok, cerah sangat. Lampu spotlight kita tak boleh nampak apa, siapa yang suluh kita ni, tak boleh nampak, cerah sangat. Letupan letupan meriam tak boleh tengok, cerah sangat. Api orang welding tu pun kita tak tahan, cerah sangat. Jadi kalau Tuhan, gelap tara mana pun dia nampak, cerah tara mana pun dia nampak. Dulu saya pernah cerita tentang bunyi misteri di rumah guru tu dulu, masa duduk situ. Ulang balik cerita. Bila senja, bunyi sayu, bunyi dia sedih. Bunyi atas bumbung, bunyi depan rumah, bunyi belakang rumah. Bunyi apa ni? 2-3 hari tak apa lagi. Dekat sebulan dah bunyi ni. Jadi kita check lah. Bila malam dia bunyi kat tepi rumah, kita pun keluar cari. Tak ada. Dia duduk depan lah, berapa langkah depan. Kita pergi, dia duduk depan ni. Pergi lagi, duduk depan lagi sampai tempat gelap. Kita tak berani kita bunyi apa? Bukan kita seorang, jiran-jiran pun sama. Cikgu Pozi pun sama. Dia kata bunyi apa? Duduk sembang lah malam-malam, sedih bunyi ni. Gerun lah. Bila senja dia start sampai subuh keliling rumah. Satu malam saya duduk di rumah lepas maghrib seorang, duduk baca buku tapi tingkap belakang. Di belakang tu ada penyedai besi. Tiba-tiba dia hinggap di situ, duduk atas penyedai besi. Dengar bunyi dia kuat. Dia atas penyedai. Tak apa nak test lah, kita pun baca ayat Quran sikit. Bila baca ayat Quran dia turun. Kita tak tengok tapi kita tahu keadaan dia berdasarkan bunyi. Dia turun duduk di bawah penyedai. Kita pun berdiri lah, berdiri menghadap tingkap tu, baca ayat Quran. Dia main tepi dinding. Kalau sudah, sekali kalau baca lagi dia perlu masuk. Tak apalah, tak mau baca. Bila tak mau baca lah, kita duduk dengar. Dia pergi balik atas penyedai. Biarlah bunyi situ. Masih misteri lagi, bunyi apa? Sebenarnya saya nak cerita pasal spotlight. Satu malam balik parking, keluar parking, berhenti enjin kereta tu, dia bunyi kat pokok sawit depan rumah. Malam ni tak boleh jadi, mesti aku nak cari dia. Sebab dulu tak puas hati kan, sebab dia main tepi dinding, kita pula rasa takut. Mana boleh takut kan? Tak puas hati. Bawa keluar kereta balik, hadap pergi pokok sawit depan rumah, suluh. Suluh lampu tinggi atas. Dia bunyi kat pokok tu lah, bunyi kuat. Buka pintu, tak tutup. Apa-apa jadi senang lari masuk. Kita pun baca zikir apa sikit. Dia cerita berapa tahun sudah jalan, teguh hati lah, jalan muka serius lah, berjalan kat pokok. Nak tengok kat apa benda ni. Dia main rupa macam mana pun lawan lah. Bila sampai dekat pokok tu, dia bunyi kat kereta. Itu yang leceh tu. Kita pergi nak cari dia kat pokok. Dalam 30 langkah lah, lebih kurang. Pergi kat pokok serius lah, pergi pokok cari. Dia senyap. Lalu bunyi kat kereta. Dia duduk dalam kereta lah. Kereta duduk suluh kita. Tu nak cerita pasal suluh tadi. Lampu tinggi, kita pun tak nampak. Kereta pun tak nampak sebab gelap kan. Kat mana dia duduk ni? Beranikan diri, pergi. Senyap. Cek dalam kereta semua kan, tak ada apa pun. Hilang. Berapa hari lepas tu, Cikgu Fauzi dapat. Dia dengar di rumah dia malam, dia keluar buat toslet. Di belakang rumah, benda tu duduk atas pokok. Dia masuk dulu. Rupanya anak burung hantu. Anak burung hantu. Dia bunyi sayu. Bila senja dia start, subuh hilang. Rupanya anak burung hantu. Kita tahu makhluk apalah bunyi ni, anak burung hantu. Lepas tu orang nampak anak burung hantu. Ni ada apa dia tu? Dan menjadi tidak benarlah firman Allah Ta'ala kalau sebaliknya. Dan itulah alasan-alasan yang kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya. Itu hujah daripada Tuhan juga. Tuhan kata, yang kamu duk sembah benda tak ada kuasa ni pasal apa? Tapi kaum dia duk sembah juga.
Sebagaimana yang difahami dengan akal, bahawa Allah Ta'ala dia berbuat tanpa anggota. Dia bukan ada tangan macam kita ni tak. Walaupun dia memerintah, dia tak ada macam kita. Tuhan dia tahu, tapi bukan dengan hati. Dia tak ada hati. Bukan dengan otak. Tuhan tak ada otak. Kita ni ada otak, ada hati, baru kita ada ilmu. Tuhan hendaklah difahami bahawa Allah Ta'ala melihat, tapi bukanlah dengan biji mata. Allah Ta'ala mendengar, bukanlah dengan organ telinga. Kerana tak adalah perbezaan di antara kedua. Jadi antara kita dengan Tuhan, kita ni makhluk, kita melihat, tapi kita kena ada organ. Tuhan dia tak perlu organ. Kita mendengar, organ. Tuhan tak perlukan organ. Jadi pelajaran kita hari ini 5 perkara. Yang pertama, kita kena yakin Tuhan dia tahu semua benda. Yang kedua, kita kena yakin 100%. Yang pertama tadi kita kena yakin Tuhan Maha berkuasa. Dia berkuasa ke atas semua. Yang kedua, kita kena yakin Tuhan dia tahu semua. Yang ketiga, kita kena yakin 100% Tuhan hidup. Mustahil dia mati. Mustahil dia tak hidup. Yang keempat, kita kena yakin Tuhan ni ada kehendak. Kehendak dia sejak azali. Yang kelima, kita kena yakin Tuhan dia mendengar dan melihat. Jadi pelajaran kita ni sebab kita nak mengenal Tuhan. Ini pelajaran tauhid, kenal Tuhan. Sebelum ni kita kenal zat dia, setakat yang diizinkan dia kenal. Sekarang ni kita nak kenal sifat-sifat dia, setakat yang dia izinkan kenal. Kita kalau dapat kenal menteri pun seronok bukan main. Kamu kenal tak menteri-menteri sekian? Weh, nanti aku kenal. Kawan baik tu. Orang rasa bangga sebab kenal menteri. Ataupun artis. Oh, artis ni aku kenal. Kenal pun kita seronok. Kenal Tuhan lagi seronok. Patutnya lah kita kena tanam, kenal Tuhan. Sebab tu pelajaran mengenal Tuhan. InsyaAllah pelajaran akan datang sambung 5 lagi. 5 lagi sifat-sifat Tuhan yang mesti kita percaya 100%. Tak boleh tak percaya 1% pun tak boleh. Kena percaya 100%. Wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.